Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terkini dan amat mengejutkan kerana dikatakan sahabat semua pengganti kepada Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Lato-Lato Sanusi sudah ada. Ini antara satu kenyataan yang sedang tular di media sosial. Kenapa PAS tidak berpuas hati dengan Sanusi? Kenapa timbul cerita untuk menggantikan Menteri Besar ini, sahabat-sahabat semua, yang dilihat seringkali membuat provokasi, fitnah, dan juga ya apa yang dilakukan oleh Sanusi membuatkan dikatakan ya pemimpin PAS tidak berpuas hati, berkaraoke sampai tengah malam, sampai subuh ya dengan seorang wanita lagi tuh. Ini yang dikatakan membuatkan ya pemimpin atau pimpinan PAS mau untuk menggantikan Sanusi. Habislah MB Lato-Lato lepas ini. Masuk gua lah. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media yang siapakah individu yang dikatakan bakal menggantikan Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Jadi ini dia sahabat semua, Sanusi kena tukar dengan Hayati. Ini antara satu perkara yang amat mengejutkan kita. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini yang saya petik daripada Harapan Daily. Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur dikatakan bakal digugurkan sebagai Menteri Besar Kedah. Urah-urah menyebut bahawa Adun Tokai, Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaraoke dengan perempuan ajnabi itu. Kabar ketika langkah Dubai masih dicanang itu didedahkan oleh Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR Iswari Murni menerusi platform X. Dan dikatakan angin bertiup kencang yang Sanusi bakal diganti oleh Muhammad Hayati Othman sebagai Menteri Besar Kedah. Ayat PAS Kedah bahawa Sanusi itu umpama memikul biawak hidup. Tahniah YB Hayati, Dun Tokai, kata Brother Iswardi dalam kenyataan itu. Hayati berumur 67 tahun, juga merupakan bekas ahli Parlimen Pendang antara tahun 2004 hingga 2013. Beliau sebelum ini merupakan doktor perubatan yang berkhidmat di Hospital Besar Kuala Lumpur, Hospital Alor-Star, Hospital Baling dan juga Hospital Alor-Star. Bapa kepada tujuh anak itu kemudiannya membuka klinik swasta di Pendang pada tahun 1995. Sementara itu Sanusi yang berasal dari kampung Sungai Pau, Sik, buat pertama kali dilantik sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-14 pada 17 Mei tahun 2020. Sanusi yang berasal dari kampung Sungai Pau, Sik, buat pertama kali dilantik pada 17 Mei itu. Dia sekali lagi mengangkat sumpah jawatan selepas berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri di Dun Jenari pada pilihan raya negeri yang lalu, iaitu pada Ogos tahun lalu. Pengurusi Perikatan Nasional Kedah berkenaan boleh dianggap Menteri Besar Blok Pembangkang mencetuskan pelbagai kontroversi. Jadi timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN malah menyentuh sensitiviti 3R berkait agama, kaum dan institusi diraja. Kerana itu sahabat semua, sebentar tadi saya beri update ya berkaitan dengan saman Menteri Besar Selangor kerana difitnah oleh Sanusi. Dan 18 hari bulan sebenarnya adalah pendakwaan berkaitan dengan hasutan, memperlekeh dan juga menghina agung. Begitu banyaknya kes-kes yang akan dihadapi oleh Sanusi ini selain daripada kes dari saman fitnah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Pelantun karaoke sampai awal pagi itu pernah heboh didakwa menghina Sultan Selangor ketika membandingkan urusan pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Kedah dan Datuk Seri Amiruddin Sari sebagai Menteri Besar Selangor. Itu dia. Jadi begitu banyaknya ya perlakuan kontroversi yang dilakukan oleh MB Lato-Lato ini, sahabat-sahabat semua, dan membuatkan kabar berita menyatakan bahawa Sanusi bakal diganti sebagai MB besar. Jadi lepas ni kalau sudah diganti, mungkin bolehlah masuk gua. Dan satu kenyataan yang menarik juga untuk saya bacakan untuk kita hari ini adalah beritahu di mana Islam terancam. Wow, itu antara kenyataan ya daripada pemimpin-pemimpin. Jadi siapakah individu itu, ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Kerana hari ini sebenarnya ya, dan sebelum-sebelum ini giat diperkatakan kononnya Melayu terancam, Islam terancam,
ya bangsa Melayu akan hilang dalam 10 tahun. Pelbagai ya tuduhan, kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan daripada pembangkang. Dan hari ini beritahu di mana Islam itu terancam. Ya, jadi mari kita ikuti kenyataan media ini ya yang dibuat oleh Norman Radzwan. Katanya, apabila gambar ini diterima, saya tersenyum. Tiada yang mustahil dalam politik. Mana sangka, katanya, saya duduk dan bercakap di pejabat parti yang saya lawan 24 tahun lamanya. Saya orang kecil yang berjihad dengan kemampuan yang ada. Jihad adalah istilah Arab berasal daripada kata perbuatan jahada yang bermaksud berusaha bersungguh-sungguh mengikut kemampuan dan kapasiti yang ada. Kita hanya dikalahkan dengan persepsi apabila media arus perdana seolah tidak memihak kepada kita. Apatah lagi, media sosial yang dikuasai oleh orang Melayu terpadai dengan fahaman kawaris dan takfiri apabila taklid buta, katanya. Dan benarkah, ini satu persoalan dia, benarkah kerajaan ini hamba kepada bangsa Cina? Itu persoalannya. Percayalah, katanya, kerajaan PMX akan menjadikan bangsa Melayu bangsa terbilang. Beliau mahu orang Melayu berhenti menjadikan amalan rasuah sebagai satu amalan kehidupan. Rasuah di Malaysia menjadi pandemik rasuah yang paling bahaya di negara ini. Ia suka dikawal kerana amalan rasuahnya sudah 30 tahun lamanya. Jadi kita perlukan masa dan tidak semudah yang saya sendiri sangka, katanya. Pemimpin yang ingin memajukan bangsanya, yang mahukan bangsa jangan menjadi mangsa perasuah. Ya, beliau tidak perlu menjerit Melayu, tetapi balak di hutan diberikan kepada tauke-tauke besar. Begitu agama Islam, katanya, PMX yang saya kenal sentiasa mementingkan agama ini terpelihara dan disebabkan rumah rasmi beliau mahu dijadikan himpunan majlis-majlis agama. Beritahu di mana Islam terancam, katanya. Jika dapat beritahu Islam terancam di bawah kerajaan PMX, sayalah orang pertama akan keluar daripada perjuangan ini. Saya percaya dan yakin apa yang dilakukan PMX, orang Melayu akan dapat melihat keputusannya nanti. Untuk saya melihat pemulihan ekonomi dapat dilihat dengan jelas menjelang 2026, katanya. Manakala untuk mengubah budaya rasuah ini memerlukan masa yang lebih lama daripada tempoh itu, tempoh 10 tahun untuk orang Melayu jika tidak benci sekurang-kurangnya takut dengan rasuah. Berdoa semoga anak dan cucu kita menjadi bangsa bermaruah. Maruah Melayu bukan hanya pada slogan tetapi pada amalan kehidupan. Terbaik kenyataan daripada Norman Radzwan ini, sahabat-sahabat semua, yang mempersoalkan kenyataan-kenyataan daripada pihak pembangkang, pemimpin-pemimpin PN seringkali mengatakan Islam terancam, agama terancam, bangsa Melayu akan pupus dan sebagainya. Hari ini ya, beliau menyatakan di mana kalau ada beliau sendiri akan melawan, katanya. Jadi itu antara kenyataan yang menarik untuk difikirkan. Adakah benar Melayu terancam atau itu hanyalah sebuah retorik politik yang dimainkan oleh politikus-politikus yang hanya terdesak ya, karena terdesak mereka mainkan isu sentimen bangsa dan agama. Tiada isu lagi mungkin yang boleh mereka mainkan, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tanpa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.